Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zulkarnain Hassan Basri. It's nice to see you again. Khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau baik. Alhamdulillah. So, who are you? Okey, saya Zulkarnain Hassan Basri, penduduk tetap di Jepun, dilahirkan di Tapah Perak, kemudian mendapat pengajian di MRSM Taiping, Okay. dan kemudian melanjutkan belajar ke Jepun under Pedasaan Pandai ke Timur lah, Tun Mahathir Mohamad, yang dilancarkan oleh Tun Mahathir Mohamad, dan kemudiannya belajar di sana di Nihama National College selama 3 tahun, kemudian pulang ke Malaysia dan bekerja sebagai engineer. Kemudian dihantar semula ke Jepun sebagai senior engineer dan bekerja selama 10 tahun di Jepun. Okay. 10 tahun di Jepun. Alhamdulillah. So total bekerja dengan total kehidupan dengan Jepun lebih panjang lah daripada Malaysia sebenarnya. Sebab daripada sekolah dulu sampai ke sekarang, sekarang ni half-half lah, lebih kurang half-half. Dah berapa tahun dah you kat Jepun? Saya dah Jepun dah masuk ke tahun ke-17. Masuk Wow. belajar dulu dah 20 lah. Masuk 17 belajar tahun. dulu 20 tahun lebih lah di Jepun. So Zul, Alhamdulillah, sebab kita kenal agak lama kan, so panggil Zul lah. Okay, boleh. So Alhamdulillah Zul, so hari ni terlalu banyak kisah perjuangan Zul. So insyaAllah semoga para penonton dapat inspirasi daripada kisah hari ni. So berlatar belakangkan engineering, study engineering di MRSM dan bekerja sebagai engineer. So boleh Zul ceritakan sedikit sebanyak macam mana pengalaman ataupun perasaan bila kita jadi student dulu, bila berada di tempat orang, sebab ramai yang usul study kat overseas. So tapi macam mana, apakah perasaan pada ketika tu? Apakah macam adakah just like a normal student, ataupun apa yang sebenarnya yang bermain di fikiran yang membuat-buat pada ketika tu? Pada ketika itu ialah saya dibesarkan di kampung. Kampung saya ni Temoh Station. Ayah saya punyai kebun kelapa sawit lah yang agak besar lah kan. Agak besar, dan saya kerja kampung dulu masa sebelum saya pergi keluar negara lah. Kerja kampung tu kerja macam mana? Mengambil kelapa sawit lah, menolong ayah saya mengambil kelapa sawit. Oh, okey. Dan untuk pengetahuan semua, ambil kelapa sawit ni antara kerja yang paling simple yang saya pernah buat dekat dunia ni lah. Oh ya? Ya, sebab saya hanya bekerja dalam masa 4 hari sebulan. Okey. 5, kurang daripada seminggu lah. Dan kerjanya hanya separuh hari. So pukul 7 sampai pukul 1 je, sebab balik nak sembahyang Zuhur kan. So basically half day bekerja selama seminggu untuk sebulan. Lepas tu tak ada buat apa-apa dah. Kampung di mana tu Zul? Kampung saya di Tapah Perak. Okey. Jadi saya punya banyak sangat masa yang terluang yang menjadikan saya sampai sakit. Saya, Alhamdulillah, Allah jadikan saya tak boleh tidur lama. Pada ketika tu umur you berapa? Pada saya baru 17, daripada umur 13 ke 17 tahun lah. Sekolah lah. Sekolah rendah kan. Allah jadikan saya tak boleh tidur lama. Saya boleh tidur terlebih 8 jam, kepala saya dia sakit sangat. Jadi saya kena buat something. Dan dilahirkan di kawasan kampung yang tak payah buat apa, boleh hidup survive secara, orang kata boleh hidup survive secara, yalah, normal life kan. Boleh apa yang nak boleh dapatkan. Jadi menjadikan saya rasa amat bosan. Sebab you seorang yang aktif. Lepas aktif. tu masa banyak, so tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat. Okey. Jadi masa tu tak ada macam sekarang, tak ada game, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada benda yang boleh nak melarurkan kan. Jadi Okay. You ada berapa adik-beradik? Saya ada 10 orang adik-beradik dan saya yang terakhir. Tak main dengan adik-beradik you ramai tu? Alhamdulillah, abang saya yang paling dekat 9 tahun ke atas. Okey. Jadi jarak saya dengan abang saya amat jauh lah. Jadi macam saya home alone. Okey. Mak ayah saya besarkan saya macam anak tunggal lah dekat rumah tu, sebab semua dah keluar, dah semua bekerja kan. Jadi pada titik itulah saya rasa macam nak kena buat something kan. Lepas tu Alhamdulillah saya dimasukkan ke MRSM Taiping. Dari situlah saya mula belajar memenuhkan masa belajar. Dan Alhamdulillah selepas tamat tu Allah bukakan rezeki, dihantarkan ke Jepun. Sebenarnya saya
ada plan nak belajar dalam negara. Okay. Tetapi apabila dapat offer daripada kerajaan untuk belajar ke luar negara, masa tu pada Petronas lah kan, semuanya percuma. Okay. Dapat pula imbuhan yang banyak pula tu pada ketika Excited tu. lah. Excited lah. Pergi kat sini nak kena bayar. Pergi kat luar negara dapat percuma. So ya, Alhamdulillah. Pilihan lah kan. Mana pilihan yang baik kan. So lepas Your parents pada ketika tu dia okey lah, anak nak pergi belajar di luar negara. Yang pertama lah dalam sejarah dalam kampung saya tu. Dalam kampung saya tu dalam orang yang hebat lah pada ketika tu. Tahun berapa tu Salah? Allah Akbar, tahun 94-95. Okay. Hebat lah tu dekat kampung Tapah tu. Memang top student lah dekat kampung tu kan. Memang jarang lah orang-orang yang daripada keluar negara kan. Memang amat jarang. Jadi itu yang merubah saya lah. Jadi bila saya sampai Jepun, sebab Jepun orang suka bekerja, orang suka buat something yang laju cepat kan. Jadi match dengan saya punya this is. So you match lah dengan orang Jepun tu. Sebab you anak kampung Tapah tapi dah macam Jepun yang dah fast pace tu. Sebab saya tak suka relax. Okay. Tapi environment saya, macam abang saya sekarang menyambung delegasi ayah saya, memang relax. Yalah. Kerja dia berjalan je. Okay, Masya Allah. Sebab sekarang nak ambil kapal sawit cuma call je. Telefon, ada orang ambil telefon. Semua dah by phone. Semua dah ada orang buat kan. Jadi tak ada buat apa-apa. So you ni kira anak yang macam black sheep lah dalam family. Bukanlah black sheep. yang lain sikit lah. Lain sikit lah kan. Sebab saya suka, saya agak aktif kan. Aktif dan saya suka buat something yang tak suka tidur banyak kan. Tak suka menghabiskan masa dengan benda-benda yang tak elok. Alhamdulillah pada kita tak ada gadget-gadget yang melarurkan ni kan. Keluh kesah. Tapi adakah pada awal lagi cita-cita you memang nak jadi apa? Memang nak ambil engineering ke atau cita saya nak jadi pilot. Okay. Pilot. Okay. Asasnya pilot memang saya bersungguh sebab saya suka luar negeri. Okay. Dan macam nak travel lah macam tu. Abang saya bekerja dengan MAS. Abang saya Ahmad Zainuddin nama dia. Dia yang banyak memberi saya semangat lah untuk menjadi pilot kan. Okay. Jadi saya memang bercita-cita menjadi pilot dan menjadi second option adalah engineer. Okay. So bila you masuk MRSM pergi ke Jepun, universiti apa kat Jepun? Nihama National College of Technology lah. Okay. So you ambil course apa kat situ? Electrical Engineering. Okay. Tapi nak jadi pilot? Okay. Ditakdirkan Allah saya gagal dalam bahasa Inggeris. Okay, Masya Allah. Just slightly tak boleh nak push nak masuk jadi pilot. Jadi saya tak ada choice lain untuk pergi ke Jepun. Okay. Allah shiftkan saya lah kan. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah Allah bukakan saya dari rezeki ke Jepun. Kalau saya jadi pilot mungkin ialah kan. Lain lah laluan itu kan. Okay. Alhamdulillah saya bila dapat ke Jepun, dia macam meet lah saya punya dalaman saya yang mahukan benda yang dia macam match lah macam pergi situ. Macam tiba-tiba happy macam tu. Macam apa yang saya cita-citakan saya Allah kabuli kan. So bila you sampai di Jepun sebagai student, banyaklah lagi student Malaysia yang lain bersama-sama dengan you. Banyak, ada 100, kami ada 100 orang, 99 orang. So you under Petronas Scholar. Saya under Petronas. So adakah kat sana you mingle dengan the same Malaysian student ke ataupun you mingle dengan orang Jepun? Bahasa macam tu macam mana? You ada masalah tak? Sebab kat sana memang semua guna bahasa Jepun kan? Okay, semua bahasa Jepun. Pada ketika mula datang tu memang masalah sebab saya tak lancar dengan bahasa Jepun. Saya lebih suka berkawan dengan Jepun. Allah ciptakan saya suka dengan orang Jepun. Okay. Basically lah. Saya tak tahu mengapa, memang saya suka. Jadi saya lebih banyak berkawan dengan orang Jepun. Berkawan dengan Malaysia juga, tapi lebih banyak berkawan dengan orang Jepun lah di sekolah kan. Jadi saya join mereka aktiviti dengan mereka kan. Kadang-kadang masuk mereka punya pergi tidur bilik mereka kan. Jadi menjadikan saya agak rapat dengan warga Jepun lah. Dan dari situlah language saya menjadi baik. You polish language waktu di Jepun. Okay. Dan saya suka bercakap. Ya. Saya lahir suka bercakap kan. Masya Allah. Suka seronok bercakap. Jadi memang saya suka bercakap dengan Jepun. Jadi, orang Jepun tak amazed ke dengan you? Kawan-kawan Jepun you macam diorang cakap, diorang tahulah you daripada orang Malaysia kan? Ke dia tengok you ni macam daripada negara mana ke? Dia tengok, memang tahulah sebab saya pergi tempat tu kampung. Okay. Dan orang kampung ni dia macam tak pernah datang orang overseas.
So dia satu perception yang positif lah. Orang Jepun ni dia tak ada, dia kurang negatif. Dia tengok orang luar ni sebagai satu benda yang ini orang luar ni, ini orang-orang yang tambah pula dia ni pelajar macam scholar tu pandai betul lah ni. Ini genius lah ni. Sebab dia orang kampung, dia orang kat situ kebanyakannya kerja nelayan, kerja-kerja kampung kan. Jadi dia tengok orang luar datang dengan scholarship, ini jadi dapat layanan special lah, di mana sampai saya belikan ada seorang makcik tu yang saya biasa belikan tu. Kalau saya tak datang kedai dia hantar ikan ke hostel. Mengapa tak datang? Semua dia punya miss your presence tu kan. Ya, presence kan. So dari segi makan ada masalah tak? Sebab yelah, you dah sleep over kat tempat dia apa semua kan. So macam mana kat situ? Diorang belajar culture kita ke macam mana? You in a way you share dengan diorang ke yang I'm a Muslim, I tak boleh nak makan ni macam mana tu? Sebenarnya dalam hostel, kami tinggal dalam hostel bilik yang berlainan lah kan. So saya pergi ke bilik dia atau join dia. Kami hostel lelaki. Sebab engineering biasanya lelaki kat Jepun pun. Jarang lah perempuan ada kan. Jadi macam di department saya semua lelaki. Jadi makan alhamdulillah pihak sekolah sediakan kami dapur untuk kami masak sendiri. Jadi kami masak sendirilah makanan. Sekolah dekat uni tu lah. Dan lepas tu beasiswa pula agak lumayan pada ketika itu. Antara universiti dia tinggal di kampung kan. You buat apa duit banyak-banyak tu? Sebab yelah daripada you kata daripada you kat kampung Nurih getah sawit kan. Lepas tu tiba-tiba dapat beasiswa banyak kan. Biasanya beli barang gadget lah. Gadget, TV. Dekat Jepun kan. Lepas tu yang beli kereta lah. Bawa balik. So biasanya student akan simpan duit lah. Dia akan simpan duit dia untuk dia bawa kereta balik ke Malaysia. Sebab pada ketika itu kereta Jepun mahal kat Malaysia. Jadi bawa balik cukai tak murah. Macam sekarang lah. Tak sekarang lah, murah kan. Jadi dapat pakai kereta yang canggih dengan harga yang murah lah. Jadi biasa orang simpan duit untuk bawa kereta. Dan saya bawa jugalah satu Honda Integra masa tu. Itu bila you dah balik for good lah. Balik for good lah. The first that time I tahu top lah tu Honda Integra or Skyline kan. All those time kan. Those time lah kan. Ataupun CRV CRX kan. Civic. So zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman kan. Zaman-zaman kita Civic kan. Untuk Civic mayat itulah. So bila you dekat university kan at that time kan. So bila yang you macam berkecimpung sebab yang you start pergi ke masjid Kobe and then start sharing pasal Islam dan semua tu. Macam mana you boleh ada tiba-tiba, I rasa tiba-tiba lah kan ada semangat tu. Sebab you pergi sana, you mingle dengan orang lokal. Lepas tu kat mana? Masa saya belajar di Jepun tu, bila saya berkawan dengan Jepun, soal agama ni takkan lari daripada topik. Sebab kita semayang, kita kena makan makanan. Dia akan tanya, mengapa kena makan ni? Mengapa tak boleh minum arak kan? Jadi setiap Muslim yang sampai ke Jepun tu, dia akan ditanya mengenai Islam. Dia daripada itulah macam mana dia punya motivation dia untuk teguh Islam ataupun just explain for the sake of nak explain. Macam actually I boleh faham sebab just to share with you kan, bila I pun alhamdulillah ada opportunity study overseas dulu. So bila lagilah perempuan, kita kan pakai tudung kan. So bila kita nak masuk kelas or mingle dengan kawan-kawan, so lagi obvious lah dia orang akan tanya, are you Muslim? So dia orang macam at that time macam bukan sekarang kot, sekarang macam banyak kan. So even bukan kat Jepun pun I'm sure ramai yang study kat overseas dia akan experience benda ni. Then they start are you guys praying? Why? Tak boleh minum, tak boleh makan this and that kan. So I'm sure you also experience the same thing kan. Sama-sama. But my mistake ialah I debate dengan mereka. Always ialah kita debate kan, fokus on Tuhan. Mengapa tak percaya Tuhan kan? Mengapa? You dah at that time terus cakap macam tu dah. Mengapa tak Tuhan ni, benda semua ni mana boleh jadi, macam mana boleh ada dengan sendirinya kan. Walaupun you kawan dengan diorang and then you debate dengan diorang macam ni, tapi diorang okey ke? Dia orang tak percaya. Tak ada, kalau ada Tuhan kata, mana tunjuklah pada saya nak tengok. Tu saya masa tu. Kenapa you terus zoom into tak percaya Tuhan? I don't know. Memang itu sebab at that time macam
1920. Yes, 19. Alhamdulillah waktu tu saya mungkin dapat sekolah yang agak bagus dan sekolah pendidikan agama pun yang agak, walaupun engineering, tapi sekolah saya alhamdulillah lah, asrama dia ada macam ada Qiyamul Lail. Sekolah kat mana ni? MRSM Taiping. Oh, MRSM Taiping punya ni lah. Yes, ada Qiyamul Lail, ada tim-tim yang saya dekat So dengan. you involved lah. Oh, you kan aktif. Aktif kan. Saya dekat lah dengan orang-orang yang tabligh, dengan orang yang dengan Islam ni. Saya alhamdulillah Allah dekatkan saya dengan mereka kan. Jadi Allah dah prepare you actually at that time. saya bukanlah lead dalam bilik agama pada itu kan. Saya bukanlah jadi imam kat situ, tapi saya dekat dengan mereka. Saya suka, saya ikut join kan. Jadi benda-benda ni yang influence saya lah kan. Jadi dah saya biasalah debate dengan mereka kan. At the end masa pada ketika Allahu Akbar. So tadi you kata kat sana waktu dekat MRSM dulu you ada join group-group maybe usrah ke halakah kan. So you ada join tabligh juga ke? You ada keluar-keluar ke yang pergi 3 hari ke tu? Keluar 3 hari semua tak ada, tapi saya pernah bermalam di masjid. Adalah aktiviti-aktiviti yang Qiyamul Lail, adalah yang sekolah compulsory dibuat, kadang-kadang saya buat sendiri kan. Adalah sedikit pengisian. Alhamdulillah. Sebab yalah pada ketika itu kebetulan warden asrama saya pun warden yang agak kuat agama, ustaz yang mengajar agama. Jadi influence daripada dia lah kan, ustaz tu. Saya pun tak tahu dekat mana, kalau boleh saya harap dapat jumpa beliau kan. Apa nama ustaz tu, you masih ingat tak? Saya tak ingat. Dia sekolah menengah Amihan lah. Sekolah menengah, masa tu saya dia tingkat 1 dengan tingkat 3. Sekolah menengah Amihan. Itu sekolah you ke? Sekolah saya sebelum saya masuk MRSM. So you dari sekolah agama? Dia tak sekolah, saya sekolah biasa. Oh okey. Tapi Sebab I nak juga tanya you ni anak ustaz ke atau imam ke kan? Saya sekolah biasa, just a normal average human being kan. Cuma ayah saya kata bendahari masjid lah. Itulah yang kalau nak ikut pangkat tertinggi. Tapi you selalu ke ikut dia ke masjid? Saya ingat ayah saya paksa saya pergi masjid. Okay. Sebab you kan aktif. Sepatutnya you selalu suka ikut dia pergi masjid tu. Ayah saya biasa bawa saya pergi masjid, bawa pergi saya Jumaat masa kecil, dan dia akan bagi saya RM2. So RM1 masuk dalam upah. Dia macam upah saya, RM1 masuk dalam tabung masjid, RM1 tunjuk saya. Masya Allah, that's a good training. Dia training saya daripada untuk bagi. Umur berapa tu? Daripada umur kecil, seingat saya 6-7 tahun. Dia ke yang suruh, ayah you ke yang suruh masuk dalam tabung atau you sendiri? Ayah saya suruh masuk. Dia kata bagi RM2, separuh masuk dalam tabung masjid. So apa, sejak pada ketika tu volunteering kena apa yang dapat saya kena bagi back to the community kan. Allah train. That's a very good. Saya tak sedar kan. Very good training. Allah semoga Allah blesskan. Itulah saya harapkan siapa yang ada anak tu, ajar anak-anak tu masukkan duit ke dalam tabung masjid. Ajar satu benda yang akan efek sampai besar. Dia akan bawa, sebab kalau kita tak tabung, kita tak segan nak masukkan, sebab ayah yang ajar ni akan influence besar. Walaupun ibu bapa ni memang penting kan. Walaupun dia tak nampak pada ketika itu kan, tapi selepas dia besar, anak tu akan ingat benda tu tau. Masya-Allah, alhamdulillah. So okay, and then you sampai kat sana, so bila di Jepun ramai yang bertanya tentang Islam semua, and then bila diorang tanya, and then you start debate dengan diorang kenapa tak percaya Tuhan. Percaya Tuhan sebab diorang lepas tu macam mana respon dia? Diorang tak percaya Tuhan. Dan biasa ending dia, kalau ada tunjuk pada saya. Itu the dead orang kata dead end yang you surprise ke diorang tak percaya Tuhan? Ke you memang aware lah? Aware lah. Memang diorang, sebab daripada Malaysia pun masyarakat majmuk kan. Kita ada Chinese friend, Indian friends. You jadi ada je yang tak tu kan. Jadi bila pergi sana bukanlah satu benda yang baru, tapi memang you nak bagi tahu dia orang kan. Nak influence dia. Sebab dia satu bagus. Bila kita bersahabat, kita berdebate tak apa tau. Kita jangan berdebate dengan orang tak kenal. Okey, faham. Kawan kerap yang kita tidur bantal dengan dia, kita pergi, kita nak bercakap debate ni tak apa, sebab dia boleh terima. Kita dah bergelak, kita ada masa bergelak, ada masa main gaming dengan mereka kan. Jadi dia boleh accept kita punya debate tau. Walaupun kita bagi fakta. Tapi biasa pada ketika itu, deadlock yang dia bagi saya, kalau Tuhan ada, tunjuk pada saya. Itu deadlock macam itulah. Saya tak ada. Buktikan. Mana Tuhan tu. Walaupun saya tunjuk alam ni, Tuhan dia tak percaya. Dia nak tengok sendiri. Pada ketika itu, itulah satu ayat yang kata yang saya tak boleh nak. Tak boleh nak proceed further. Itu the deadlock lah. So you benda tu linger dalam mind. Macam mana aku nak buktikan ni. Sampai sekarang pun saya dapat lah kan. Okay, alhamdulillah. So lepas pada tu, you still continue lagi debate ke atau lepas tu saya graduate, saya balik masuk company.
Jadi saya bekerja balik kerja kat Malaysia lah. Malaysia lah. 12 tahun saya kerja kat Malaysia. Okay. Dan alhamdulillah saya bekerja environment semua Jepun. Bos-bos saya semua company Jepun jugalah. Okay, alhamdulillah. Saya report to semua Japanese dan saya ada middleman antara orang Jepun dengan Malaysia. Company apa tu kat Malaysia? Onkyo Sembilan Berhad. Buat apa? Buat audio lah, buat ni kan. Jadi base kat mana, KL lah? Base dekat Bangi. Okay. Base dekat Bangi kan. Adalah sahabat-sahabat saya banyak dari Bangi. Tapi company tu dah totally dah hilang lah. Dah bankrupt sebab ada iPhone kan. Dan pada itu saya memang environment kerja dengan Jepun, memang bos saya Jepun. Saya jadi intermediate lah. I mean translator, engineering translator di antara orang Jepun dengan orang Malaysia. Okay, faham. Dan yang paling teruk ialah translator ni bila masa dua-dua tak agree. Okay. Maksudnya dua-dua tak agree. Dua-dua nak marah di antara satu sama lain, saya jadi orang tengah. Okay. So you nak kena sampaikan ni marah. Kalau marah ni saya tak boleh sampaikan. Kalau saya sampaikan kerja tak jalan. So saya kena choose word. So you play the good guy juga kat situ. Supaya sebab kalau tak nanti kerja saya akan bertambah. Kena confirm ini. Jadi saya nak kerja kurang, saya nak orang baik, nak settlekan dengan mudah. Saya translatekan apa yang perlu. So for bertahun-tahun lah you macam tu. So, tapi dia orang aware tak yang you tak cakap semua benda? Aware. Sebab marah tu muka dah beza dah. Dia muka dah beza kan. Yang ni pun muka dah beza kan. Tapi those skills juga Skills negotiation. Ada benda yang kita tak perlu bagi tahu pada orang. Benda-benda buruk ni tak boleh beritahu. Kita just hold to walaupun kita rasa marah tapi kita hold supaya kita nak dia memburukkan keadaan yang lain kan. Jadi benda tu ajar saya skill macam mana nak jadi negotiator. Ya. Okay. So alhamdulillah pada ketika tu you pun berkahwin dengan warga Jepun juga kan. Waktu tu dah balik Malaysia. Balik Malaysia baru you kan? Balik Malaysia baru saya kahwin Jepun. You jumpa wife you di sini ke di Jepun. Okay, so you bawa balik lah. Dan nikah di sini lah. Tapi alhamdulillah pula your wife nak duduk di Malaysia. Alhamdulillah, dia pun ada bahasa Inggeris, dia pun dia pun boleh bahasa Melayu. Masa dia kawan dengan saya tu dia dah banyaklah saya influence dia. Okay. Dia kawan saya setahun je saya dah influence dia masuk Islam. Masya-Allah. Saya pun tak tahu bila saya tengok sekarang kadang kalau orang datang nak kahwin pemeluk Islam kan, saya pun ngapalah tak ajar awal kan. Sebab dia ada masalah-masalah Saya pun tak tahulah. Saya tak sedar. Saya pun tak ingat macam mana saya boleh influence. Tapi bila you macam mana moment you jumpa study sekali ke ataupun time you kerja ke? Time kerja sama masa saya pergi training di Osaka. Masa training tu saya jumpa. So your wife dekat from Osaka jugalah. And then dia family dia macam mana? Penerimaan keluarga dia. Sebab lepas tu you terus bawa dia balik Malaysia pula tu. The first tu memang family dia of course lah. Masa tu orang memeluk Islam memang sehingga sekarang siapa saja memeluk Islam akan family akan halang lah. Only a few pasangan saja yang mendapat restu daripada family. Tapi sekarang ni sepatutnya lagi mudah kot sebab dengan ada exposure tu lagi banyak kan pada ketika dulu tu. Tak juga sebab image Islam yang dibawa oleh terorisme, image dalam peperangan banyak disebarkan Islamofobia. Banyak disebarkan Jepun. Jadi tapi sekarang pun okey. Sekarang sepatutnya better kan lepas isu Palestin, Gaza. Itu baru lately. Sebab kita sebelum ni 10 tahun kita dirosakkan dengan idea terorisme kan. Terorisme kan tu. Kat Jepun polis setiap masjid ada polis tengok. Sembahyang Jumaat. You perasan tak pada ketika awal-awal dulu tu masjid dan Islam tu ada dalam berapa? Banyak ke berkembang ke macam mana? Banyak. Masa pada ketika saya datang tu ada lebih kurang setahu saya 3 masjid je. Masya Allah. Masa saya pergi belajar lah tahun Tokyo, Nagoya, Kobe. So setelah 20 tahun? Dah 20 tahun? 20 tahun lah. Setelah 20 tahun sekarang? Dekat hampir 200. Masya Allah. So 150 dah lebih lah. Sebab alhamdulillah sekarang sebab ramai Muslim. Orang Muslim banyak bina masjid. Dah mula banyak komuniti yang terbesar. Lately lah orang Indonesia lah. Okay. Sebab mereka Muslim majoriti di Jepun. Tapi setiap masjid tu aktif lah. Kita tak nak macam banyak masjid tetapi
Itu bergantunglah. Bergantunglah Ada pada dia. sebab ada fokus orang nak bina masjid untuk berkomuniti, tapi biasalah syaitan ganggu kan. Syaitan mana-mana masjid Syaitan ada mana-mana je. memang dia akan Bukan kat Jepun je. dia akan ganggu sehabis-habis. Jadi ada banyak masjid struggle untuk survive. Adalah kan. Tapi ada juga community yang alhamdulillah yang Allah berikan berkati mereka yang kembang. Ada. So berbalik kepada tadi kan, okay, you di Malaysia, so you kerja dengan Japanese punya company, you dah mempunyai family, betul. Macam mana pula you boleh balik ke Jepun? Bila saya dah jadi good negotiator. Yes. Saya ada, Allah berikan saya skill persuasif lah. Okay. Tunjukkan kalau anda tak ambil saya bekerja kat Jepun, anda rugi. Okay. Sebab saya ada 2 selection, saya sama nak berhenti kerja ataupun pindah Jepun. So company dia kata, okay, saya perlukan anda. The same company lah. Dia kata kami perlukan anda. So kami akan buka satu department khas untuk anda datang ke Jepun. So alhamdulillah company tu buka satu department baru just untuk receive saya di Jepun. Di Tokyo ke? Di Osaka. Okay. Sebab banyak yang saya buat tu dapat membawa benefit kepada company kan. Jepun dia tengok profit. Kalau orang yang ada profit lebih dapat apa yang I think bukan Jepun je, mana-mana company pun dia tak akan kalau dia punya staff tu employee dia tu memang can benefit the company tu, memang iyalah kan, mana ada nak yang company nak rugi. Sebab company kena bayar 5 kali ganda daripada apa yang saya dapat sekarang kat Jepun kan. Wow. So satu benda yang buat kerja yang sama, kalau tak ada 5 kali ganda output dia tak ambil lah kan. Jadi alhamdulillah lah kan. Tapi your wife mesti happy. Happy lah. Balik kampung dia kan. Dari situ dah my second life dekat Jepun. Second life kat Jepun lah yang U-turn saya balik. Oh ya? Macam mana tu? Before ni saya just focus on to be the best engineering. The best engineer. Okay. So saya dah alhamdulillah dah the best lah, sampai Jepun pun ambil saya ke Jepun. Bawa balik ke Jepun. Mutu kerja pun alhamdulillah kan. So kita dalam life ni kita dah achieve satu, lepas tu kita what's next what next? Saya dah sampai tiba-tiba saya dah sebab bila sampai Jepun tu saya cakap macam cita-cita saya dah tercapai. Okay. So apa So next apa kan? Then bila saya tengok I start losing my anak saya bila bawa ke Jepun, tak ada sekolah agama semua kan, payah kan. Saya start ajar pada anak-anak saya. Anak you dah besar ke waktu berapa 10 tahun. 10 so tahun dan 7 tahun. Diorang sekolah di Bangi. Lepas tu pergi ke ni lah. Bila balik ke Jepun dah dia sekolah ke Jepun kan. Dia bila sekolah Jepun dia 9 tahun dia pergi sana. Diorang boleh cakap Jepun lah, of course. Boleh cakap of course lah. Mak dia Jepun kan. Jadi kat sana dia makin lama dia lose dia punya iman. Macam mana yang apa sign yang you kata lose iman ni? Nak suruh sembahyang susah kan. I think tu common kot budak-budak ni memang. Okay. So benda tu you terasa kan, nampak rasa action payah kan. Lepas tu nak gerakkan subuh payah, nak lama-lama makin kurang kan. So benda tu macam unstoppable. Okay, ini tak boleh ni. Kalau anak saya jadi macam ni, cucu saya macam mana? Cucu saya cicit saya macam mana? Dan saya tengok back to Japan, mostly second generation Muslim ni dah hilang iman dia. Okay. Anak-anak Muslim kat Jepun dah ada ramai yang tak ada iman lagi dah. In the first place macam mana diorang jadi Muslim? From marriage lah, kawan lah. Mak ayah dia Muslim, lepas tu influence daripada anak-anak diorang yang akan. Sebab Japan ni dia negara terlalu maju sehingga orang akan terlalu perfect sehingga orang akan ikut. Nak rely apa lagi kan? Sebab manusia ni Allah ciptakan dia suka satu benda yang baik, benda satu yang perfect, satu benda yang cantik. Manusia suka. Dan bila tengok susunan hidup Jepun teratur, baik, cantik kan, dan Islam pula tak ada kat Jepun. So dia tak ada pilihan selain nak ikut Jepun kan. So itulah yang saya cakap, okay, saya kena buat something to Japan community kan. Nak jaga saya punya keturunan dan next yang akan datang kan. So something saya kena buat. Pada ketika itulah saya buat. Pada ketika itulah dalam masa yang sama orang Kristian datang nak berdakwah saya. Macam mana? Dia ketuk rumah. Dia jumpa saya. Dia macam tablik. Dia macam tablik, ketuk rumah. Kristian. Itu first encounter you lah. First encounter saya lah. Okay, tak apa lagi. Dia apa dia buat macam dia kata datanglah ke ada berapa orang sekali? Dua tiga orang lah datang ke kami ada buat datanglah dengan Tuhan kan, cerita Tuhan. Kita apa, terima kasih. Yang kedua, dia jumpa grup yang sama juga jumpa dekat stesen kereta api pula.
Orang yang sama lah. Orang yang bukan grup yang sama. Okay. Jomlah datang. Dia ni berani dia orang ni buat dakwah kan. Muslim pada tu pada ketika itu saya pergi masjid, tak ada Jepun. Semua masjid penuh dengan orang luar. Hampir tak ada Jepun lah kan. Dan bila saya pergi ke church, semua Jepun. Macam mana you boleh tergerak hati ke church? Lepas pada tu saya tercabar. Okay. So you pergi church. Berani dia nak dakwah pada saya. Dia tak kenal siapa Islam ni dalam hati saya kan. Ke dia tak tahu you Islam? Dia tahu saya Islam. Dia tahu you Muslim lah. Dia tahu saya Muslim. So berani dia. Saya orang tercabar lah. Itulah pada ketika tu. Berani dia tak tahu apa macam kata. Waktu you pergi church tu, you pergi dengan grup tu ke ataupun you saja seorang-seorang pergi redah macam tu? Pergi dengan grup tu. Saya buat performance dengan mereka. Pergi hari Ahad. So you pergilah. 3 tahun saya pergi. Setiap hari Ahad? Setiap hari Ahad. Selama 3 tahun saya belajar apa yang mereka buat. Subhanallah. 3 tahun. Bukan satu section lah. Ada banyak section lah. Okay. Bila you pergi tu, with the intention to learn ataupun with the intention to actually, bukanlah kata, kadang-kadang kan orang macam, jangan pergi church or jangan pergi other tempat-tempat ibadah yang lain sebab takut you terinfluence dengan tu. Tapi adakah benda tu berlaku pada you? Saya nak tahu apa yang Allah bagi tahu pada Quran tu, nak tengok apa yang mereka buat. So tak adalah you pergi ada satu masa you rasa macam tiba-tiba you macam terbuka hati ke? Tak ada. Saya dah clear dah mereka memang so wrong side. So you have good friends lah dengan dia orang, tapi dia orang tak aware lah your intention ni. 3 tahun Zul, hampir 3 lama tahun. tu. Setiap minggu saya pergi church dan alhamdulillah pada ketika itu Zakir naik tengah top. Ustaz Zakir naik waktu saya tu. follow semua kelas dia. Saya ambil take note. Saya pergi jumpa dengan church. Okay, this is what your book said about you kan. Itu after 3 tahun ke? Ataupun dalam 3 tahun tu lah. Dalam masa 3 tahun tu you pergi macam tanya dia orang? Ya, sebelum saya dapat skill dakwah kepada orang Jepun. Wow. Dekat situ saya train lah macam mana nak berdakwah dengan mereka kan. Tengok macam mana. So bila you pergi, so you ada question? Bukan you ada question. You raise question. Raise question. You pada dia punya priest ke apa? Priest dia. Dan memang betul, agama Kristian ni dia bukan ikut Bible. Saya confirm, dia tak ikut, dia ikut apa yang dia faham. Sebab yelah you ada training. daripada Ustaz Dr. Zakir naik kan. So you bawa lah all this argument ni. Jadi pandai. Bila saya confirm semua Kristian ni dia tak ikut Bible, dia putar belikkan maksud Bible. Dan betul lah apa yang Allah cakap dalam Quran. Dia putar belikkan maksud di dalam Bible. Tulis memang tulis betul. Tapi dia putarkan maksud dia. So kenapa 3 tahun Zul? Kenapa lama sangat? Sebab saya passion. Masa tu saya tak ada tempat dakwah. So you just pergi je weekend. Sebab bila weekend tu cuti lah kan, tak kerja kan? Cuti. Family you aware lah. Diorang tak risau ke? Tak risau. Sebab bukan pergi lama pun dalam sebab diorang tahu your intention lah. Tapi kawan-kawan yang you pergi tu, group yang you pergi tu, diorang pun tahulah kan you punya argument ni semua. At the end dia tahulah. At the end dia tahu. Sebab dia nak tujuan nak convert dengan saya. Tapi saya argue kan dengan mereka kan. At the end mereka pun tolak. Memang at the end conclusion saya tak boleh convertkan mereka. Saya cuba nak convertkan mereka kan. Saya belum lagi lah kan. Saya cuba, dan pada ketika itu saya tak ada tempat nak berdakwah. So saya fikirkan. So bila yang you pergi sana, maybe you boleh sharekan sikit apa benda yang you rasa, adakah semangat diorang ke, skill marketing ke, atau apa? Sedangkan diorang tu tak follow exactly Bible macam you cakap tu kan. Tak really follow their own book sebenarnya. Tapi macam mana diorang boleh successful? Majority of orang Jepun memang Kristian ke? Tu only 1%. Only 1%. Dan saya dapati mereka orang Jepun ni dia very, orang kata, mengikut. Dia mudah patuh. Kalau dia percaya, dia akan buat benda tu. Dan malangnya dia dibelitkan. Okay, you kata 1% Kristian. Yang the rest masyarakat Jepun? Almost Buddhist lah. Dia katakan Buddhist tapi dia tak percaya pun. So banyaknya atheist lah. Majority atheist. Tapi atheist dia tak percaya Tuhan. Ya. Ini dia percaya. Dia kalau dalam bahasa Arabnya musyrikin lah, musyrik. Dia percaya semua Tuhan. Dia ada banyak lah konsep God dia tu. Semua Tuhan. Dia percaya Tuhan. Jadi musyrik lah. Sama macam zaman Rasulullah tu. Percaya Tuhan. Dia tahu Tuhan tu ada. Tapi
kadang-kadang dia panggil Tuhan Allah juga kan. Dia panggil Allah Nur Kami. Maksudnya Tuhannya Allah. Dia one Allah of the Nur Kami. salah satu Tuhan mereka jugalah. Salah satu Tuhan lah dia percayakan. Jadi dia bukan atheist menolak terus kan. So majority dia percaya Tuhan lah. Okay, faham. Lepas itu saya mencarilah platform dakwah tapi tak ada. Apa yang you learn sepanjang 3 tahun you pergi ke church? Cara dakwah dia orang, apa yang you learn? Maybe few things yang dia fokus on Bible. Dia fokus on Bible. Okay. Tapi bila kita tengok berdakwah Muslim pada gitu, dia tak fokus on Quran. Orang Muslim berdakwah guna sembahyang 5 kali sehari, puasa sebulan, lepas tu pergi haji. Yeah, that's a good tips. Orang Muslim puasa bagi tahu benda dia susah. Bagi tahu benda yang tak, jangan makan babi, jangan makan benda-benda haram. Jangan. Semua halal dan haram. Semua jangan. Bukan halal je, yang haram je diterangkan. Yang kena buat, semua yang burden. Maksudnya pada awal dakwah saya pun sama. Yeah. Dan saya tak dapat repeater sebab manusia ni dia nak buat satu, dia kena profit. Okay. Kalau dia buat satu, semua dia total loss, tak boleh nak buat arak, tak boleh minum, benda yang suka susah lah. Islam ni complicated lah. Sebab itu culture dia. Culture dia kan. Kita okey lah, culture kita memang daripada awal kita tak involve dengan benda-benda macam tu. Ya, jadi pada ketika itu saya tak lagi jauh. Tak ada repeater. Orang dengar ceramah saya. You start dengan mana? You start dengan mana dulu Macam you kata you start ceramah apa, you start berdakwah ni, you ambil group mana dulu? Dia the first yang saya reach out ialah Ustaz Basit lah. Ustaz Basit yang pada ketika itu dia podcast dia punya YouTube. Kat situ saya dah U-turn lah. U-turn. Tak, maksud I dekat Jepun tu, you start dengan grup mana dulu? Yang adakah dekat tempat kerja you ke? Tak, maksud I orang yang you nak approach, nak you kan ada drive nak bagi tahu pasal Tuhan, bagi tahu pasal Islam semua kan. So kat mana, siapa yang you pergi approach? Adakah colleague you kat tempat kerja ke, ataupun jiran-jiran you ke? Itu dah normal. Itu you memang selalu bercakap-cakap lah. Diorang pun aware lah kan. Bila ada meeting cakap itu dah memang daripada awal. Yang you serious ni, yang macam now I target Kristian lah. Kristian tu maksudnya orang yang pergi church tu ke? Ataupun orang pergi church tu. Orang pergi church tu. So bila pergi church tu, you take that opportunity lah. Tu dakwah mereka lah. Okay. Instead mereka dakwah saya, debate lah kan. At the same time, yang sebelum tu lah, mengapa yang saya minat Islam ni lah, Ustaz Basit lah. Okay. Dia kitab Penawar Bagi Hati. Bila saya sampai Jepun, something missing. Waktu tu you read the physical kitab ke, ataupun you jumpa dekat YouTube. Saya just dengar YouTube, ambil nota je Ustaz Basit upload dia punya ceramah ke YouTube. Dan saya just ambil, dan lepas tu untuk you jadikan point, or you learn yourself untuk saya tahu hati saya tak saya tahu hati saya tak pure kan. Macam mana lepas tu Allah jumpa saya kitab Penawar Bagi Hati kan. Okay, let's try this. Macam apa yang saya nak, apa yang ada tu macam match tau. Jadi saya ikutilah kelas sampai habis. Yang betul lah, dia banyaklah kata jaga makan, jaga percakapan, jaga perbuatan. More on kalau sekarang ni macam tazkiyatun nafs lah. Purification of the heart. Yes. Benda-benda yang start heart reformation. Mungkin pada ketika tu tak banyak lah kot dekat dalam. Tak banyak. Perusahaan perhatian kan, buat benda yang baik kan. Jangan mengatur orang kan. Benda-benda yang jangan makan lebih kan. Jangan makan banyak. Jangan makan lebih, susah. Jangan makan lebih kan. Itu benda-benda yang akan membazirkan masa kan. Benda-benda tu lah yang U-turn saya. So sebenarnya instead of you terlalu gung-ho beria nak berdakwah dengan dunia dan berdakwah dengan orang lain, you start stop, tengok balik diri you. At the same time lah. At the same time kan. Apa macam muhasabah ataupun repair balik atau reform balik hati you. Balik lah. Saya mulakan hati sebab saya tahu daripada kecil dulu hati tu pusat segala-galanya kan. So something saya kena start dengan hati. Actually it's a good point Zul, sebab kadang-kadang kita ni terlalu fikir orang lain je. Terlalu judge, macam nak betulkan orang lain, nampak orang lain yang salah. Tapi kita patut pause, tengok balik diri kita dulu. Sebab kalau kita tu tak reform, tak apa tadi you cakap, perbetulkan diri kita, hati kita, dia tak
terpancar daripada action kita, dari akhlak kita. Kan? Ya, betul. Jadi sebab saya nampak hati ni lah pusat kepada kita punya minda kan. Jadi kalau kita bersihkan hati, kita bersih, mental kita akan jadi bersih. Sebab apa yang drive kita lah hati kita kan. Jadi Alhamdulillah Ustaz Basit upload banyak sangat. Lepas ni pun saya akan jumpa Ustaz Basit. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itu driven saya. Yang orang kata gear 1 lah. Gear 1 pada ketika itu ada juga. Lepas tu you ubahlah cara approach you. Ubah lah kan. Ada juga Ustaz-Ustaz Azoi Idros kan pun ada juga itu gear 1.5 kan. Tapi I sukalah tadi you cakap you learn daripada diorang yang 3 tahun you dekat church tu is diorang guna kitab diorang. Bible. So that's a good point. Mengapa kita dakwah tak guna Quran? Itu satu question yang you. Yes. Satu point yang you ambil lah tu. Lepas tu Allah jumpakan saya dengan Ustaz Abdullah. Okay. Yang tadabbur Quran. Saya ikut kelas Ustaz tadabbur Quran. Pada tu mula saya. Waktu tu you belum lagi bagi Quran pada. Dah belum lagi. Masa tu baru start the beginning. Baru dah bagilah. Dah start Quran sebab saya jumpa Norman Ali Khan. Ada orang ajarkan saya at the same time. Sebelum tu Norman Ali Khan jugalah. Tapi pada ketika itu dia punya terlalu susah. Dia cakap dia macam tu technical kot. Tu technical. Macam mana tinggi deep sangat ni kan. Jadi Alhamdulillah. It takes time to me nak digest benda tu. Digest benda yang dia cakap tu kan. Lebih kurang 3 bulan 4 bulan juga baru saya boleh faham apa yang dia cuba sampaikan tau. Dan Alhamdulillah at the same tu Ustaz Abdullah lah. So Ustaz Abdullah punya kelas saya ikut, saya ambil take note kan. Itu yang saya kena start dengan Quran lah. Waktu tu ada ketikanya yang hujung minggu you pergi ke Masjid Kobe. Itu bila tu? Stage bila? Itu stage yang selepas tahun kedua saya dakwah pada Kristian. Saya dah dapat nampak ini tak boleh pergi mana-mana ni orang Kristian ni. Saya pergi banyak gereja. Saya cuba influence dia. You pergi gereja? Gereja. Yang you kata 3 tahun tu, you bukan pergi satu gereja, you pergi. Bukan, banyak gereja. Masya Allah. Hampir semua gereja yang dekat Osaka tu saya akan macam pergi. Mana you ada this drive Saya geram. Macam mana dia orang ni boleh percaya, macam mana dia orang boleh berani dakwah saya. Next saya nak dakwah pula mereka kan. Macam mana mereka berani nak dakwah saya tau. Ya Allah. Setiap weekend saya akan cari search dekat Google. Alhamdulillah Google Drive mudahkan. Google Map mudahkan saya untuk cari search church kat mana. Dan church memang banyak. Subhanallah. Memang banyak. Saya pergi lepas same time lepas tu Alhamdulillah Allah bukakan saya pergi ke Kobe Masjid tu jauh dengan tempat saya, lebih kurang dekat 2 jam. So memang normally saya tak akan pergi masjid tu lah. Saya akan pergi masjid dekat Masjid Osaka. So bukanlah kata every week you pergi Masjid Kobe tu. Sebelum tu. So you pergi, kenapa you nak kena pergi Masjid Kobe? Kawan saya yang saya impresikan dia kahwin dengan Jepun, dia kahwin dengan Jepun. Dan dia minta saya jadi saksi dia. Pada hari tu, hari Ahad tu saya pergi ke Kobe Masjid. Tujuan untuk menjadi saksi dia punya pernikahan. Dan di situ saya duduk, nampak Jepun datang. Ramai. Tengok masjid, bangunan. Sebab you kata masjid ni tak ramai orang Jepun kan? Masjid tak ramai. In general, you kata masjid tak ramai orang Jepun. Tapi Masjid Kobe yang you pergi tu ramai orang Jepun. Ramai orang Jepun melawat. Tengok bangunan. Melawat. Sebab didapati Masjid Kobe ni jadi macam warisan Kobe. Heritage building. Heritage building. Jadi orang Jepun akan datang tengok. Bukan orang Jepun je kan? It's a tourist. Tourist spot lah kan. Jadi, saya cakap. Saya dah dapat jumpa dah. Saya tak payah pergi mana-mana gereja-gereja lepas ni. Instead saya pergi cari orang yang tak nak Islam, baik saya cari orang yang nak Islam. Nak tahu pasal Islam kan. So kebanyakan diorang tu cuma melawat lah. Melawat tengok building. Ada yang nak tahu Islam. Ada yang just nak tengok building Islam kan. Pada saya cari orang yang tak nak, baik saya tunggu pada orang yang nak belajar. Dari situlah saya pergi setiap minggu ke sana. Tahun 2013 lepas tu. Itulah Zul, you pergi sana dengan bawa Quran Japanese translation Ada ini yang terbaru. Sebelum ni ada version lama yang warna merah macam ni. Yang ni lah yang you bawa ni. Ini yang version baru. Ini yang dikeluarkan oleh Saudi. Kerajaan Saudi. Mana you dapat Quran-Quran ni? Memang ada lah kat sana. Ini sekarang ni masih percuma lagi. Tak maksud I waktu ketika tu kena beli. That means waktu you pergi ke Masjid Kobe, memang you bawa Quran. Saya beli daripada Tokyo. Dia panggil beli daripada organisasi yang menjual Quran di Tokyo. Japan Muslim Association nama dia, JMA. Beli pada mereka. Ini pun JMA jugalah. JMA print. Ini antara Quran yang latest. Tapi ni all Japanese. So ini latest version ni lah. Dari segi berapa banyak Quran you bawa setiap kali you pergi tu? Mula-mula saya gunakan duit saya, bonus saya lah kan. Masa tu tak banyak.
masa tu dalam the first beginning dalam sebulan 20 naskah macam tu lah. Yang orang minat lah kan. 20 banyak Zul. Sebulan. Sebulan kan. So seminggu dalam 3-4 yang berminat dengan Islam lah kan. Yang datang banyak. Memang you terus bagi Quran? Bukan kan. Dia datang tanya dia yang minat Islam sebab datang Quran tu mahal masa tu. 2,500 lebih kurang RM1 satu. RM100. Senaskah kan. Jadi saya tak boleh bagilah. You that time dari segi kos semua tu datang masa tu dia bonus saya lah. Masya Allah. Masa tu the beginning, the beginning dia bonus saya. Alhamdulillah Allah bagi pada tahun tu bonus saya paling banyak 3 bulan. Sebab Allah tahu you punya niat tu. Tak tahu kan. Waktu tu you pergi seorang-seorang ke? Seorang. Masa tu saya dengan bawa Quran seorang. Tak ada. Dengan drive 2 jam. Dengan naik train dekat hampir 2 jam okay. Di rumah saya. Ya Allah. Tak ada sebab passion saya tadilah kan saya tak Quran saya kena jaga, saya kena kembangkan Islam. Saya tak puas hati mengapa orang lain boleh kembangkan dengan agama ni, dengan Islam tak boleh kembang. Sedangkan Islam agama paling mudah nak berkembang. Tapi you learn giving the Quran tu from the church.